Kalau Abang Man pun dah pergi dekat pentas, hampa tunggu lagi. And come on guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua peminat-peminat bola sepak tanah air dan kepada peminat-peminat yang telah subscribe channel The Azman Adnan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang belum, bolehlah subscribe channel The Azman Adnan dan dapatkan barang-barang Azman Adnan di www.monyok.com. Okey, hari ni kita akan borak mengenai, abang pun tak berapa faham, NFT. Jadi sebelah abang ni, abang perkenalkan pakar dalam NFT, Brother Mo Salah. Tak, Brother Mo. Mo tu dah sama macam Mo Salah pula kan. Jadi abang perkenalkan Brother Mo daripada Pentas. Okey, daripada Pentas. Apa khabar Mo? Terima kasih, baik. Terima kasih abang legend kita, Azman Adnan. Tadi dia kata Mo Salah, memang betul Mo Salah. Kan? Sebab saya bukan Mo Salah. Nama saya Muhammad lain. Okey, Brother Mo ni dia expert dalam NFT. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak berborak mengenai NFT, kita tanya dululah, Mo ni berasal dari mana? Okay. Sebab cara cakap tu macam orang kita. Betul dah tu. Betul saya memang orang kata saya berasal daripada Pulau Pinang. Kalau orang putih kata born and bred all the way lah from Penang. So Penang, cuma dah habis bila habis belajar tu baru keluar pada Pulau Pinang lah. So daripada kecil sampai ke umur awal 20-an tu di Pulau Pinang lah. Lepas tu keluar Pulau Pinang sampai lah ni tak balik lah. Oh ya. Yeah. Balik time cuti lah. Gaya orang Penang cakap confident aja. dia punya cara bercakap tu tak ubah. Tetap sama Mo. Yeah, identiti dia. Identiti tu memang orang kita memang saya ada. selalu kata dekat orang you can dengan izin lah. Orang putih kata you can take me out of Pulau Pinang, but you can never take Pulau Pinang out of me. Betul. Betul. Ini Pining pekat ni, nasi kandak. Hashtag orang kita. Hashtag orang kita. Nampak tu. Okey. Kepada peminat-peminat Penang, okey. Subscribe. Yang belum subscribe tu tolong subscribe, okey? Tunggu lagi. Tunggu lagi. Okey. Boleh tak ceritakan mengenai penyokong Penang? Penyokong Penang ni bagi abang memang dia ada special sikit lah. Dia orang cakap kalau mental tak kuat memang cepat koyak lah senang cakap kan. Penyokong dia memang lain macam. Betul ke? Dulu punya khabar lady tak sah duk cerita. Kami saja buat gempak, kami saja buat drama. Saja nak kasih cat nampak semua rangkut piala. Masa hampa dah tamat, kami nak rapat semula. Saya bukan cerita lebat, ni betul saya habak. Nanti sampai satu masa hampa semua pakai ketak. Mainlah apapun semua benda kami langgar. Amaran dah diberi, jangan kata cerita abang. Dia Pulau Pinang ni, orang Pulau Pinang in general lah secara asasnya, dia ni besar hati. So apabila abang Aznan pernah main Pulau Pinang, okey, pernah jadi hero pula kan, kita catat rekod dalam masa berapa minit dia skor 3 biji gol. Yang tu benda-benda macam ni semua orang Pulau Pinang ni dia sanjung orang. Tapi at the same time dia nampak emosi dia macam mana. Dia kalau suka anda lah raja, tapi kalau dia tak suka dia hampir kepada kiamat. Betul. Sebab tak nafikan masa main di Stadium Bandaraya kan, gelagat penyokong Pulau Pinang ni memang lain pada yang lain lah. Ekstrim lah. Betul. Ekstrim. Dia dua-dua ekstrim. Satu, cara dia desakan dia punya, orang kata kata-kata cakap dia kasak. Sebab dia firm orang Pulau Pinang ni. So bila dia cakap tu kira orang kata menusuk kalbu lah. Dia orang perlukan penulis lirik, cerita lagu. Pulau Pinang tak payah. Dia lepas lagu tu memang that's it. Memang padu. Memang padu lah. Betul. So, kalau nak tengok domel lawak pun memang betul. Pulau Pinang ni saya selalu kata lah, kalau orang dulu duk cerita pasal nak beli tiket tengok stand up comedy, saya tak payah. Tengok raw punya lawak, uncut version, uncensored, My Stadium Pulau Pinang Bandaraya. Ni Cik nak abang tu pasal kat Nana. Apa dah? Cik nak bawa Nana pergi Mekah.
Amok kasi aku menikah. Alhamdulillah. Mana ada tuan ni pekak balak awak. Bukan nak bagi Nana menikah. Okey, kepada peminat-peminat, nampak berdebar nak cakap. Duduk dengan orang pakar ni. Okey. Brand The Azman Adnan akan melancarkan koleksi NFT pada 19 hari bulan 3 ni. Jadi nak tahu lebih lanjut mengenai NFT, baiklah kita bagi dekat orang yang expert kan, yang lebih tahu pasal NFT ni, Brother Mo. Okey, Brother Mo, boleh tak ceritakan macam mana NFT ni sebenarnya? Okey. Alright, terima kasih abang. Pertamanya kita cerita pasal pentas dulu lah. Okey. Pentas ni adalah NFT marketplace yang diasaskan oleh 5 orang pengasas bersama. Saya salah seorang daripada pengasas tersebut. Okey. Dan semua ni orang kata idea anak Malaysia lah. Okey, semua 5-5 kita anak Malaysia, tetapi walaupun diasas dan dilahirkan di Malaysia, tapi pentas ni kita serve world market. Dunia ni market kita lah. And specializing, kita punya strength kat sini Asia Tenggara. So bermakna siapa-siapa yang masuk pentas, the moment dia melangkah dalam pentas atau dia jadi creator dekat pentas tu, dia dah ada market Asia Tenggara dah. Itu nombor 1. Nombor 2, dia juga ada market Amerika Utara. Bila saya sebut Amerika Utara ni, Amerika tu sendiri. Sebab pentas punya trafik ni dah mencatatkan trafik daripada kedua terbesar daripada Amerika, ketiga, dan kita ada jiran kita Indonesia, Singapura, Filipina dan sebagainya lah. So okey, pentas ni dia adalah NFT platform. Orang tanya pula, apa tu NFT? Abang pun tak tahu daripada NFT nak lancarkan ni sampai sekarang ni pening kepala nak fikir kan. NFT ni apa kan? Okey abang, NFT ni dari segi istilah bahasa dia bermaksud non-fungible token. Bermaksud tak ada benda yang dua yang sama. Dia unik. Setiap digital piece tu dia unik. Ataupun dia panggil digital asset lah. Okay, digital asset ni dia lancarkan atas dia panggil blockchain. Okey, setiap blockchain ni bila kita ada NFT kita hanya ada satu saja. Dia ibarat macam kita punya IC, ibarat macam kita punya pasport, ibarat macam kita punya surat beranak. Mana ada orang ada IC yang sama ada orang? Betul tak? Betul. Sama juga kalau nak bagi lagi senang, mudah pemahaman dia, saya selalu bagi analogi macam kita punya ibu cap jari. Mana ada dua orang walaupun kembar seiras pun, yang ni takkan sama. Betul. So yang tu yang jadi uniknya non-fungible token tu, sebab setiap token tu dia ada identiti yang berbeza. Dia belakang dia macam dia panggil metadata lah. Tapi kita sebut tadi nak mudah bagi faham, IC number. Okey. So setiap IC number tu representasi kepada setiap image yang ada kat depan tu tadi. Tadi abang tengok gambar abang tendang bola sempoi. So belakang tu dia ada dah IC number dia. So walaupun kata Mo awak number gambar ni dua ni lebih kurang sama, tapi belakang dia metadata dia, IC dia tu ataupun number surat beranak dia tu lain. Yang tu yang bagi value dekat NFT ni. Itulah kelebihan NFT ya. Betul. Dia tak ada benda dua yang sama. Wah, pening juga kepala fikir kan. Tapi memang yalah, saya pun baru menceburiah dalam NFT ni. Jadi saya terkejut lah sebab Brother Mo dah kira berpengalaman dan jadi orang cakap orang yang menjalankan NFT ni di pentas. Jadi macam mana sambutan dia? Okey Abang Man, ni saya nak kena cakap Alhamdulillah lah. Benda pertama, okey. Sejak pentas diasaskan sejak tahun lepas, bulan April tahun lepas lah. Mana Brother Mo salah seorang pengasas. Betul lah. Beruntung lah saya duduk pengasas sama-sama di pentas. Saya pun untung juga dapat duduk dengan legend sebelah ni. Minum dulu lah. Okey, so kita pentas ni diwujudkan tahun lepas April, tapi kita hanya lancarkan platform kita ni tahun lepas Ogos. 21 hari bulan Ogos tahun 2021. So hari ni kalau March 10 ni kira lebih kurang 6 bulan lebih sikit sajalah. Kalau orang kata kalau orang nak tanam pisang pun 9 bulan, nanah pun 12 bulan, pentas baru 6 bulan je. Tapi alhamdulillah macam saya kata sambutan daripada NFT community Malaysia cukup kuat dan serantau. Sebab bila kita serantau macam tadi saya kata kat Abang Man, sebab pentas ni dia bukan jago kampung Abang Man. Kita the moment kalau Abang Man lancarkan Abang Man punya projek ni, Abang Man dah ada access to international level. International macam tadi kata tadi, Indonesia, Singapura, Thailand,
dan Amerika Utara. So kalau kata ada member-member Abang Man ke yang dulu orang-orang yang sokong mobile lain dah migrate ke apa semua, they get to access. Dia dekat mana-mana pun kita boleh access lah pentas ni. Pasal apa saya kongsi maklumat tu sikit, sebab kita nak cerita ke orang yang di mana benda ni bukan takat pintu sempadan kita saja. Dia melangkaui. So blockchain ni kita cerita the world is your market lah. The world is your stage. Sebab tu kita namakan pentas. Nampak tu pening tak tu? Tapi apa bos? Okey. Nampak pening nak fikir kan. Pengasas dia relax dia kan. Abang yang pening kan. Macam mana blockchain lah apalah kan. Tapi insyaAllah abang belajar. Dalam masa sama pentas ni Bro Mo tempat menjualan. Okey, macam jualan marketplace Jadi apa yang diorang keluarkan produk untuk jual tu? Okey, dia untuk orang kata low hanging fruit ataupun benda biasa. Itu digital art tu sendirilah. Okey. Tetapi untuk bagi orang kata nilai yang lebih. Dia lebih pada sekadar digital art, sebab sebagai contoh macam Abang Man sendiri. Bila Abang Man release collection Abang Man ni, okey, dekat situ Abang Man boleh letak, dia panggil sebut sebagai use case, di mana okey, kalau siapa-siapa yang beli koleksi digital art Abang Man ni, bukan dapat digital art tu saja, dia boleh jadi macam pass kepada Abang Man ke, ataupun jadi sebagai loyalty card sebagainya. Sebagai contoh, siapa beli ni, kalau dia pemain dekat Monyok punya studio ni, semua benda 10% sebagai contoh. Dia macam loyalty card lah. Lepas tu pula kata ni kita nak poster dekat. Siapa beli ni, siapa yang own collection ni yang 100, the first 100 yang kata sebagai contoh Abang Man release ni, boleh buka poster dengan Abang Man. So kita create the exclusivity. So benda ni macam-macam. Dia boleh jadi pass, dia boleh jadi loyalty card. The best part, orang tak boleh ranjau. Orang Pulau Pinang ni ranjau lah. Orang tak boleh tipu. Keluar juga dalam dia punya explain tu keluar agak Penang dia tu. Orang tak boleh tipu. Pasal apa? Tak boleh ranjau. Tak boleh ranjau. Dulu kita ada pergi tengok bola, satu tiket 10 kali depan cetak. Lani dengan NFT ni macam tadi. Saya kalau tulis nombor IC Abang Man, saya pergi kat depan tu, orang check saya tak, ni hang bukan Azman kan. Sama juga dengan NFT ni. Yang tu yang bestnya. Orang tengok, bro, yang ni bukan, this is not yours. Ni bukan hang punya. So dengan adanya benda ni, nampak tak kita wujudkan satu di mana environment ataupun dunia tanpa orang kata penipuan ni semualah, cetak rompak dan sebagainya. So nampak kat situ value dia. Nilai dia akan terus ditambah kalau selagi mana Abang Man kata okey, kena pula siapa beli aku punya koleksi ni boleh pergi konsert dengan aku. Jadi ya. Betul. Lepas tu game katalah, kata game apa Abang Man main kata senior game ex Malaysia dengan katalah ex Singapura. Atau lah game tu Abang Man score 5 biji. Siapa yang ada tiket pergi game tu, bayangkan tiket tu memorabilia dia macam mana. So benda-benda ni dia boleh guna sebagai tiket bola, boleh guna sebagai pass, sebagai loyalty card. Tu nilai-nilai yang boleh ada dekat NFT ni lah. Banyak Banyak. Okey. Pening. Pening. Tapi jelas lah bro. Jelas. Boleh tak terangkan cara pembelian dia macam mana? Sebab dia blockchain lah apalah kan. Abang sendiri pun tak faham Okey, dia yang menarik sebagai blockchain ni ataupun Web3 punya access kepada kita punya marketplace ni, dia kita nak connect ataupun nak berhubung dengan kita punya marketplace ni, kita kena ada digital wallet lah. Pentas pakai MetaMask wallet, nama wallet ni. So setiap orang kena ada digital wallet ni supaya dia boleh attach dengan kita punya, dia boleh connect dengan kita punya web tu lah. Untuk dia okey macam mana nak beli. Dia macam ibarat wallet kita fizikal lah. Macam Touch 'n Go lah. Tu satu ada wallet, yang kedua tapi kalau dalam wallet tak ada duit pun tak boleh beli. Betul juga. So kena pastikan dalam digital wallet kita ada cryptocurrency tu lah. Dan pentas work currently kita run on BNB chain. So kena ada baki cryptocurrency nama dia BNB. Ekosistem dia besar. Dan kalau Abang Man mengikuti berita-berita, dia punya owner ni pun dah start beli macam-macam syarikat. Orang pengasas Binance ni lah, sebab dia sendiri pun ada, dia panggil exchanger lah. Exchanger ni tempat orang beli jual kripto ni terbesar di dunia, nama dia Binance. So pemilik BNB ni adalah Binance lah. Syarikat Binance ni adalah pemilik BNB ni, cryptocurrency ni. Saya kongsikan sekilas supaya maklumat ni orang dapat dan senang lah. Orang senang nak relate, dia nak Google senang apa semua. So mudah cara untuk orang lebih faham dan lebih nak cari maklumat dengan lebih lanjut. Apa ni Binance, apa ni BNB.
So senang bila orang tahu benda-benda ni dah familiar lepas ni. Taklah begitu orang kata alien sangat bila sebut apa benda lah hang nak cakap ni kan. Betul. Tu pasal abang panggil Bromo datang untuk terangkan kepada peminat-peminat kan mengenai NFT di pentas. Abang dipahamkan filem pun ada membuat NFT kan. Saya tahu abang lah. Tapi dalam masa sama macam mana cara nak masuk dalam pentas tu? Adakah semua orang boleh buat atau dia kena melalui channel dia? Okey, yang ni terima kasih. Soalan tu saya suka Abang Man. Pasal apa? Suka tak? Abang pening kan macam mana nak. Pertamanya saya nak jawab soalan yang tu dulu. Yang mana siapa-siapa akan boleh masuk. Okey, saya nak cerita kat pentas ni kita ada creator ataupun orang yang buat NFT ni. Kita panggil creator lah ataupun digital artist ni. Semuda umur 12 tahun Abang Man. So kalau budak umur 12 tahun pun boleh buat. So bermaksud dia kata apa, entry barrier dia sangat rendah. Di mana siapa-siapa pun boleh buat. Dan inilah orang kata the beauty of the blockchain Abang Man. Di mana dia dunia tanpa sepadan betul-betul. Hang kat mana pun hang boleh masuk, hang umur berapa pun regardless of your religious background, bangsa apa, agama apa, tak menjadi masalah. Itu nombor satu. Okey, nombor dua pasal filem tu. Okey, dah ada betul dan dekat Malaysia pun saya nak berkongsi salah satu DJ dekat Malaysia. Dia ni both dia DJ dan juga dia orang kata orang yang pengubah muzik lah. Okey, dia baru release album dia. So apa dia buat, dia menggunakan sistem tadi tu, dia NFT dia guna sebagai tiket ataupun loyalty macam membership. So kita beli NFT dia, kita dapat akses kepada muzik dia. So dia hanya jual 100 piece saja, limited edition dengan Abang. Dan dia DJ yang pertama buat benda tu. So sebab sebelum ni saya tak pernah dengar lagi DJ mana yang dekat rantau ni lah, Asia Tenggara yang dah buat benda tu. Sekarang dah ada lah? Dah ada. Dan dia buat dekat pentas. So Abang Man bayangkan, so lah ni kalau Abang Man beli salah satu NFT dia tu, dia buat 100 je. Beli tak kisahlah beli nombor 1 ke nombor 88 ke. Kalau Abang Man ada tu kira macam loyalty ataupun membership card lah untuk access kepada dia punya karya. Sama juga tadi macam filem dan sebagainya, selalu apa dia buat macam tu lah. Either kita jadi, kadang-kadang ada orang dia guna tu sebagai cara dia raise fund. Contoh dia nak buat satu filem, dia kira-kira mungkin 1 juta. So dia buat 1000 NFT ni ataupun 10,000, dia jual lah 100. So kalau bila dia berjaya jual ni semua, dia dapatlah raise fund tu. Dan mungkin lepas tu dia guna duit tu dia pergi buat filem, dan kalau ada untung balik mungkin dia beli balik NFT ni ke, ataupun automatically benda ni orang yang own. Abang Man own, Abang Man beli contoh dulu 100. Tiba-tiba filem tu jadi box office. Jam mai tanya, bro hang nak jual tak? Boleh lah, ambil 1000 kau lepas lah. Bagi lah. Betul juga. That's how benda tu menambah nilai dia. Cara dia punya cara penjualan dan pembelian. Betul lah. Okey Abang Man, sebab Abang Man sebut pasal filem tadi, tanya pasal orang. Ni saya nak tanya pasal kat Abang Man. Saya dengar Abang Man pun nak buat movie, nak buat filem ke apa. So yang ni salah satu cara lah untuk Abang Man, orang kata apa, berjinak-jinak dengan dunia NFT ni. Abang Man pun boleh design satu, orang kata apa, gerak kerja dengan mungkin dengan release NFT yang relate dengan filem yang Abang Man nak buat ni. Either sebagai orang kata tiket atau access mereka kepada red carpet ke, ataupun mereka sebagai orang yang bersama-sama kita buat macam crowdfund lah through apa NFT Abang Man ni untuk kumpul dana dan buat filem. Inilah pasal dia Abang Man. Penerangan yang betul-betul menarik daripada Bromo. Dan Bromo, lagi satu kartunis Ujang kan, bersama dengan pentas. Boleh ceritakan tak sikit? Okey bang, yang ni ada cerita yang menarik juga. Sebab terima kasih sebut Ujang, sebab saya nak cerita pentas ni bukan sekadar platform saja, NFT platform, sebab impact yang diberi, social impact yang we call it, yang diberi terhadap artis-artis, terutamanya macam Abang Ujang ni. Abang Ujang ni cerita dia menarik sebab dia pernah berkongsi pengalaman dia one on one dengan saya sebab kita host satu rancangan. Okey, dia cerita macam mana zaman dia dulu jadi artis kartunis, macam mana susahnya kalau duit turun 100 tu nak dapat kat tangan dia orang pun silat-silat naik-naik 30-40 ringgit. Jadi sebab dia banyak rantaian tu, mungkin ada ada promoter dan sebagainya. So dengan adanya NFT ni, dia dapat orang kata benda tu dapat diatasi dengan sebab karya dia, dan dia terus
jual kepada peminat ataupun pembeli direct. Dia tanpa sempadan orang kata. Mana direct lah. Direct. So bila benda ni dapat dilakukan, benda ni serba sedikit dapat membantulah mengubah kehidupan seseorang artis tu lah. Benda ni yang kita suka kongsikan, social impact yang pentas dapat bagi dekat artis-artis ataupun kreator lah. Sebab sebelum ni yang orang kata is hard, susah dia orang nak dengan hasil karya dia orang hasilkan, lepas tu nak jual dan dah terjual berapa dia dapat. Tapi dengan adanya platform yang macam ni, dia deal direct dengan dia punya peminat. Dan tapi of course lah, dia kena buat effort tu lah, dia lah kena promote dan sebagainya. Tapi itu tak ada masalah. Zaman lah ni Abang Man pun ada YouTube channel Abang Man. Dia orang promote macam tu lah, YouTube channel, Twitter dan sebagainya lah Abang Man. Betul. Mana dia direct kan. Betul. Dia jual direct Dulu Betul. ada orang ketiga ke Betul. kan. Mungkin sekarang ni NFT ni dia terus betul direct sebab dia sendiri, sebab orang pergi tekan dekat akaun dia. Macam e-commerce platform dia sendiri, orang masuk kedai dia, orang tekan beli terus dia dapat. Tanpa orang ni pentas pun tak dapat, dia dapat. Dia dapat baru pentas dapat. Okay, Bro Mo. Alright, kita pun dah nak sampai penghujung kan. Jadi boleh tak beri nasihat kepada anak-anak muda zaman sekarang? Apakah yang punya kreativiti kan? Apakah kelebihan NFT sebenarnya? Okey. Ini kita nak tunggu ni. Okey, pertamanya kita kena tahu apabila kita sebut dunia NFT ni, dia betul-betul dunia tanpa sepadan Abang Man. Okey, dia bukan cerita hari ni kita hasilkan satu karya, kita nak jual dekat Hulu Langat je. Ataupun habis besar jual Shah Alam Selangor. Okey. Orang sebut Hulu Langat ingat tu. Sebab dunia ni adalah market kita. Yang ni yang selalu saya pesan kepada artis yang dah ada dekat pentas lah. Kadang-kadang mungkin sebab kita faham dia baru start, jadi dia ingat dia punya market ni hanya yang depan dia saja. Macam saya kata tadi, pentas ada trafik daripada US, daripada Singapura, daripada Thailand, daripada Filipina, daripada Ireland, daripada UK. Buat apa kita nak jual dekat jiran kita saja? Itu satu. Okey. Nasihat untuk orang yang baru dan belum adaptasi lagi, saya kata cubalah. Dia jadi macam zaman dulu orang gelak dekat TikTok. Okey, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas orang gelak apalah ada akaun TikTok. Hari ni kalau you tak ada akaun TikTok, anda ketinggalan. Okey? Dan lagi 3 atau 5 tahun daripada sekarang Abang Man, sekarang ni syarikat dia akan tanya, okey, ni Billboard punya strategi marketing dan sebagainya. Dan dia ada satu panggil social media strategi. Betul tak? Kau kena ada YouTube, kau kena ada Instagram, hang kena ada Twitter. Lepas ni orang akan cakap pasal strategi NFT. Kalau syarikat tak ada NFT strategi, syarikat tu ketinggalan. Itu kelebihan dia. So kalau sekarang dia tak start, bila Abang Man? If not now, when? You know, so benda-benda ni kita kena ambil tahu, bukan susah pun. Mostly budak yang mana main game, lepas ni semua game karakter tu semua akan NFT Abang Man. Sebab apa? Sebab sekarang ni dia NFT ni sebab dia bagi kita satu benda, digital ownership. Kepunyaan digital. Sebelum ni benda ni tak wujud Abang Man. Karakter yang kita main game tu takat main game tu je. Habis tu game tu punya. Tapi dengan adanya NFT, kita own betul-betul karakter tu Abang Man. Kita punya. Orang lain tak ada. So kelebihan dia. Yang ni akan bagi nilai-nilai dia Abang Man. So apabila kita boleh cerita dekat anak muda, nilai-nilai yang ada macam ni, dia akan boleh, dia appreciate. Oh, actually benda ni aku bukan takat boleh main game je, lepas ni benda ni aku boleh monetize dan aku boleh buat benda sebagai career aku. Dan kalau aku tak ambil peluang sekarang ni, rugi lah. Kan? Okey, Abang Man, kita pun macam Abang kata dah menghampiri ke saat saya akhir untuk episod kali ni. Okey. Kira extra time mana? Extra time lah. Saya nak bagi tahu Abang Man, terima kasih banyak Abang Man. Pertamanya sebab untuk orang macam Abang Man nak ambil tahu dalam benda ni adalah untuk saya satu yang luar biasa. Okey, untuk Abang Man ada branding Abang Mas ni, Azman Denan punya branding. Lepas tu abang punya YouTube channel. Untuk saya benda-benda ni benda yang bukan lagi zaman lah ni orang kata apa? Hang nak kena ada tak? Kena, wajib. Dia bukan persoalan tapi wajib. So sebab tu benda ni saya nak puji Abang Man lah. Sebab Abang Man alhamdulillah Abang Man ada benda-benda ni semua, Abang Man ambil tindakan. Bukan tunggu minggu depan, tunggu bulan depan. Abang Man memang dah buat. Dan terima kasih sekali lagi sebab Abang Man akan lancarkan di pentas Abang Man punya NFT koleksi.
So saya dengan rendah diri ucap sangat-sangat terima kasih Abang Man untuk pilih pentas sebagai platform untuk Abang Man lancarkan Abang Man punya koleksi lah. Dan kalau Abang Man pun dah pergi dekat pentas, hampa tunggu lagi. Come on guys. I mean, nak tunggu sampai bila kan? So takkan dah pentas dah 6 bulan. Takkan member lagi kot apa tu NFT. Hari-hari tengok YouTube, hari-hari main TikTok, search lah pasal NFT. So search NFT, come to pentas, check us out, and insyaAllah we can facilitate, kita boleh bantu whatever yang you nak, sebab kita ada arm kita Pentas School. We educate, advocacy is part of pentas punya spirit. So thank you so much and terima kasih sekali lagi Abang Man. Sama-sama. Jadi kepada peminat-peminat, jangan lupa pada 19 hari bulan 3 ni bersama Bromo juga, The Azman Adnan akan melancarkan di pentas NFT. Berbelit-belit ni nak cakap ni kan. NFT dulu ke pentas dulu kan? Okay, sama je lah, koleksi NFT kan. Di pentas. Di pentas. Jadi kepada peminat-peminat, bolehlah tunggu dan lihat ada punya kreativiti macam mana. Dan sampai sini je lah, saya pun tengah pening ni. Okey, Kita sambung lagi. kepada peminat-peminat semua, saya ucapkan ribuan terima kasih yang telah subscribe channel The Azman Adnan, dan yang belum, bolehlah subscribe channel The Azman Adnan, dan jangan lupa dapatkan barang-barang The Azman Adnan di www.monyok.com. Alright, bye. Terima kasih. Thank you.